Ya, Doktor. Okey. Dia tengah nak start. Okey, thank you Nas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulakan dahulu sesi kita hari ini insya-Allah dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya kita ucapkan dan kita alu-alukan juga speaker kita insya-Allah perkongsian dari Encik Muhammad Hikmal Hazali dari Strakom. Jadi selamat datang Cik Hikmal, sihat hari ini? Alhamdulillah, terima kasih jemput saya. Terima kasih banyak juga kesudiannya berkongsi dengan kami. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersesi dengan Encik Hikmal. Mungkin perkongsian saya ingat dalam 1 jam. Kemudian ada sesi soal jawab ya. Jadi ambil peluanglah kepada semua pelajar kita untuk bertanya soalan terutama berkaitan dengan reka letak. Jadi sedikit latar belakanglah kepada Encik Hikmal dan juga kepada, saya ingat pelajar dah jelas ya. Kita adakan sesi hari ini adalah untuk facilitate pelajar-pelajar kita dalam proses untuk menerbitkan majalah cetus iaitu majalah kampus bertemakan ataupun dengan kita panggil niche kita atau format majalah berbentuk semi akademik. Jadi ini adalah satu projek untuk khusus produksi teks yang mana telah kita buat lama dah ya, semenjak saya ingat pelancaran dia 2009, tapi ketika tu saya tak ada lagi, belum balik Malaysia. Jadi ini adalah juga semester pertama lah untuk saya mengajar kursus ini. Jadi untuk sem lepas atau tahun lepas ya, saya dimaklumkan oleh pensyarah sebelumnya bahawa kursus ini dibantu oleh Encik Muallimin juga staf kita lah di Strakom. Jadi Alhamdulillah pada tahun ni kita dapat Cik Hikmal. Jadi saya dengar juga Cik Hikmal, Cik Muallimin positif. Macam mana ya keadaan dia sekarang? Sekarang ni dia ada dekat hospital lagi. Katanya kena dipantau dalam 5 hari dari minggu lepas. Itulah ya. Jadi kita simpan jugalah untuk kita semua mendoakan Cik Muallimin dan juga semua staf kita lah, semua kita supaya terhindar daripada wabak ni insya-Allah. Jadi Encik Hikmal mungkin saya ingat kita ambil sedikit masa untuk ta'aruf sikit. Mungkin Encik Hikmal kenalkan diri sikit Encik Hikmal, silakan latar belakang sikit, mungkin pengalaman. Ya, Assalamualaikum, saya Muhammad Hikmal, boleh panggil Hikmal je. Saya berasal dari Johor. Mendengar? Saya punya latar pendidikan untuk latihan grafik ni, saya lalui diploma di UiTM Sri Iskandar Perak. Kemudian degree pula di Puncak Alam. Jadi dalam dua-dua tu saya ambil grafik design dan media digital. Jadi kalau dekat Strakom ni saya dah 3 tahun lah. Jadi dekat sini saya buat macam design untuk macam event universiti. Selain itu macam penerbitan ni saya handle yang macam lagi seorang muallimin tu dia banyak kepada penjenamaan lah untuk universiti. Macam untuk penerbitan tu saya lah yang handle. Jadi nanti saya akan tunjuk sikit lah sampel dalam slide nanti. Itu je. Okey, terima kasih banyak Cik Hikmal. Okey, saya ingat kita mungkin dah kenal sikit ya. Cik Hikmal lebih lepas ni boleh kenal lagi sebab Cik Hikmal untuk pengetahuan mungkin ada pelajar yang tak jelas, untuk kita punya editorial board team untuk cetus ni saya ingat semuanya jelas. Tapi yang lain-lain jika ada yang tidak jelas, kita telah pun melantik sebenarnya Encik Hikmal sebagai mentor untuk mentor designer untuk kelas kita. Jadi maknanya bukannya hari ni je kita jumpa Cik Hikmal ya, tapi hari ni officialnya lah kita akan jumpa 1 jam lebih. Tapi kemudian selepas ini Cik Hikmal akan bantu bagi komen ya untuk improvekan semua ke-11 majalah kita sampai 1 semester ni maksudnya ya. Jadi ada mungkin 2 step selepas ni Cik Hikmal akan bantu dan memberi komen dan kemudian
designer dan editor kita akan memperbaikilah berdasarkan komen tersebut ya. Jadi kita buat kita melantik Cik Iqmal dalam konsep mentoring ya, supaya kerjasama tu lebih orang kata berkala, berterusan ya. Taklah jumpa sekali ni lepas tu hai bye bye, tak jumpa dah. Lepas tu kita pun tak berapa keusin, lagilah tak jumpa Cik Iqmal kan. So begitu ya konsepnya, saya harap pelajar juga jelas. Dan nanti kita mungkin akan buat satu grup Cik Iqmal ya, satu grup WhatsApp untuk designer. Jadi kalau ada soalan je, designer boleh terus WhatsApp, bila Cik Iqmal free terus boleh respon lah. So kita okey, terima kasih banyak. Okey, jadi saya ingat mungkin saya teruskan memberikan ruang kepada Cik Iqmal. Silakan Cik Iqmal untuk memulakan. Okey. Jika ada persoalan di tengah-tengah presentation macam mana Cik Iqmal? Boleh boleh pelajar tanya terus? Ataupun nak tunggu habis presentation, macam mana yang Cik Iqmal selesa? Kalau tengah-tengah tu pun boleh je. Boleh je ya? Okey. Okay. Jika ada soalan di chat nak type pun boleh ya, kalau ada problem mic ke apa ke, jadi saya boleh tolong bacakan juga. Kita akan sama-sama lah cuba membantu ya. Okey, silakan. Ada 148, ada lagi ni yang saya akan roger group suruh masuk lagi sambil-sambil Cik Iqmal. Okey, saya mulakan dulu dengan macam tugas saya sebagai designer yang uruskan penerbitan majalah di Stratcom Musim. Jadi dekat Stratcom ni sekarang ni nampak slide? Nampak Cik Iqmal. Okey. Okey, dekat Musim ni, dekat Stratcom dekat Stratcom penerbitan majalah kami keluarkan e-risalah dan risalah. E-risalah ni dia punya versi online lah. Versi online ni, tapi majalah dia agak bersaiz mini lah. Jadi dia tak banyak muka surat. Jadi dia dalam 20 muka je. Jadi kami keluarkan dalam sebulan. Jadi keluarkan setiap bulan lah. Kemudian ada edisi cetakan juga. Edisi cetakan ni mungkin dalam setahun mungkin 1 atau 2 kali je kami cetak. Jadi dia ada satu kompilasi daripada yang kami keluarkan daripada yang online tu. Jadi contohnya macam Convo yang sedang berlangsung ni, itu kami keluarkan versi Convocation yang dah ada kompilasi daripada bulan Januari sampai Oktober tahun ni. Jadi kalau nak tunjukkan beberapa sampel yang macam ni lah. Dia boleh buka dekat website USIM dekat bahagian risalah. Macam dari segi layout dan bentuk desain yang kami gunakan ni selalunya tak pelik-pelik lah dia punya layout dia. Dia masih lagi dalam bentuk berita. Cik Iqmal sedang tunjuk contoh risalah ke? Sebab kita nampak perkongsian, kita nampak yang first slide saja. Oh ya? Belum bergerak kot. Explanation macam menjelaskan risalah tu. Ada next slide ke? Tak bergerak lah pula. Ya. Kalau saya share screen semua tu lah. Okay, sekarang nampak ya? Okey, nampak. Okey. Jadi ini antara edisi yang kami keluarkan untuk e-risalah. Jadi macam layoutnya kami masih gunakan bentuk berita, jadi tak ada yang pelik-pelik sangat. Macam untuk personal preference saya suka ambil rujukan daripada ini kita panggil bentuk visual journalism lah. Jadi kalau sudah nak Google visual journalism ni, dia bentuk dia gaya dia menarik ya. Dia visualkan
Jadi pertama dia buatkan pembaca rasa tertarik nak baca, kemudian dia juga dengan bantuan-bantuan visual tu dia bantulah untuk faham tentang konten rencana tu. Jadi ini antara rujukan saya lah. Okey. Selain tu yang saya banyak gunakan ialah bentuk infografik. Jadi macam setengah rencana yang kita gunakan tu mungkin ada benda yang berbentuk proses ataupun kronologi. Jadi benda-benda tu kita boleh keluarkan dalam bentuk visual, dia punya data dia. Jadi kalau nak baca tu dalam bentuk perenggan mungkin agak panjang dan sukar. Jadi kita keluarkan dalam bentuk visual lah. Jadi student boleh explore bentuk-bentuk infografik ni. Dan tengoklah mungkin ada daripada artikel yang korang keluarkan tu kita boleh masukkan visual-visual macam ni. Jadi tak semestinya gambar je lah untuk membantu pembaca. Okey, jadi hari ini kita akan fokus dekat benda ni. Ini kita panggil anatomy of a magazine. Jadi komponen-komponen yang kita selalu guna untuk tarik pembaca baca rencana kita. Jadi yang utamanya ada headline, intro, ini body artikel dia, gambar dengan caption, dengan quote ni. Quote ni kita tarik apa-apa yang menarik daripada artikel ni, keluarkan. Jadi pembaca boleh dapat gambaran lah artikel ni pasal apa dan diorang tertarik lah untuk baca. Jadi ini antara benda yang kita akan cuba tengok hari inilah. Kita akan cari cara yang mudah untuk buat benda ni dekat Illustrator. Okey, kami dekat Stratcom ni untuk buat majalah, kami akan gunakan InDesign. Sebab dia ada kelebihan lah berbanding macam Illustrator atau Photoshop. Yang paling utama dia ada kebolehan untuk handle banyak muka surat lah. Macam Illustrator kita boleh buat juga banyak muka surat tu, tapi bila kita dah sampai 20, 30, 40 muka surat tu dia akan jadi leceh lah. Jadi dekat InDesign ni banyak benda yang dah built in. Jadi kita tak perlu buat benda secara manual sangat. Tapi sebab hari tu saya dah tanya Izhar tentang macam pelajar sekarang ni diorang dah biasa pakai apa je, jadi saya ambil yang student dah ada lah. Jadi hari ni kita akan cuba guna Illustrator. Okay. Tapi kalau untuk di masa depan nanti kalau nak explore lagi, memang saya akan cadangkan student untuk explore InDesign lah. Sebab nanti macam bila dah mula kerja tu akan kena handle dokumen yang banyak muka surat ni. Contoh macam kita akan buat majalah ataupun macam annual report akan sampai 100 lebih muka surat. Jadi kalau nak buat kat InDesign tu dia akan banyak masalah lah. Dia akan banyak kena buat pengulangan yang dekat InDesign semua benda tu macam automatic. Okey. Jadi hari ini kita akan fokus dekat buat margin column, lepas tu dia punya paging. Kita akan belajar macam mana nak masukkan teks dan image. Lepas tu sebab saya diberitahu untuk tugasan ni kita akan gunakan bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa Arab. Jadi saya akan tunjuk sikit lah ada masalah sikit nak masukkan bahasa Arab dalam Illustrator. Jadi kita nak tengok apa penyelesaian yang kita boleh guna. Dan akhirnya kita akan cuba save file itu sebagai PDF supaya kita boleh jadikan dalam bentuk flipbook. Okey. Okey, itu dia punya pengenalan lah. Jadi sekarang kalau kita dah boleh mulalah untuk buka Illustrator. Boleh ya semua?
Boleh. Boleh. Okey, semua boleh bersedialah ya, bersedia nanti sambil-sambil Cik Hikmah tunjukkan dan kemudian boleh ikut-ikut sekali ya, terutama designer kita dalam kelas dan yang lain pun ini sangat skill yang sangat penting untuk kita tahu. Sila Cik Hikmah. Okey. Okey, kita buka new document dulu. Jadi untuk tugasan ni kita akan buat penerbitan online kan, tapi bagi saya akan gunakan size standard A4 lah. Sebab dia mudah lah. Contoh macam kalau kau nak print juga tugasan tu dia dalam size yang standard lah. Cuma dekat color mode ni kita boleh tukar kepada RGB. Jadi kalau untuk cetakan kita pilih CMYK, tapi untuk sekadar penggunaan on screen kita guna RGB saja. Lepas tu kita boleh tengok bahagian bleed ni selalunya relevan untuk cetakan lah, tapi kita boleh tambah juga dekat sini. Contoh kita guna 5mm supaya design kita tu tak ada dia ada lebihan putih lah kalau untuk cetakan. Tapi ni kita letak 5mm je lah untuk safety je lah. Ini kita guna unit mm. Lepas tu kita pergi ke more settings. Size F4. Okay, kat sini kita ada number of artboards. Jadi kat sini artboards ni kita gunakan sebagai muka surat kita lah. Contohnya kita ada 10 muka surat, kita letak 10 muka surat. Dekat kolom ni kita letak 2 sebab ini sekadar untuk setiap barisan ada berapa muka lah. Jadi standard buku setiap barisan ada 2 muka kan. Jadi kita letak 2 dekat sini. Setting tu juga. Jadi create document. Create. Okay. Jadi dia akan keluar macam ni. Jadilah. Kalau laju sangat apa cakap ya. Jadi ni macam gambaran buku kita macam mana lah. Jadi saya okey, sebelum tu semua dah familiar dengan Illustrator ni kan? Sebab nak tu apa? Boleh respons kepada first time. First time. Oh, first time. Ada yang first time lah. Okey, tak apa. Kita tengok dulu dia punya tools dekat sini. Saya tunjukkan apa yang selalu guna lah dekat tools ni. Jadi kita ada selection tool. Selection tool dengan direct selection tools ni benda yang kita guna untuk select lah, select object. Ini buat shape, ini untuk text yang icon T ni. Ini kita punya artboard. Jadi kalau kita nak edit artboard kita guna yang ini. Jadi contohnya kalau saya tekan delete kat sini dan delete kat ujung ni, ini saya nak cuba buat gambaran lah tentang bentuk majalah tu bila dah jadi flipbook tu nanti. Jadi kat sini kita ada cover depan, kat sini dia punya content dia, kat sini cover belakang. Oh, boleh follow ya? Cik nak tanya. Okay. Kenapa Encik delete tu macam
Saya delay saja sebab nak tunjuk yang pertama ni kulit depan. Yang belakang ni kulit belakang. Jadi ni kiri, ni muka kiri, ni muka kanan. Faham tak? Faham. Okey, jadi ni kulit depan, ni muka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni kulit belakang. Ni sekadar nak tunjuk dia punya susunan lah. Jadi kita boleh nampak kalau dalam satu spread ni maksudnya muka kiri dan muka kanan ni kita panggil satu spread lah. Jadi bila kita design tu kita bayangkan kiri dan kanan ni supaya nanti bila dah dipersembahkan jadi flipbook tu kita tahulah kita muka ni tak terlari dengan muka yang seterusnya ni. Okey. Jadi sepanjang proses ni saya akan guna beberapa shortcut. Contohnya kalau saya buat objek kat sini. Saya akan copy, Ctrl C, Ctrl V, ni dia akan paste. Ataupun saya boleh tekan Ctrl F, dia akan paste ke tempat yang sama. Boleh ya? Boleh follow ya? Boleh. Okey. Okey, jadi step pertama saya akan ajar buat column. Margin. Margin ni supaya ada satu guide macam satu garisan, jadi korang boleh susun dekat tempat yang betul lah. Jadi tak lebih daripada kawasan kosong dekat sini, margin dia. Jadi saya akan buat, kita tengok dulu size artwork ni. Sekarang ni dia size A4. Size A4 dia dekat sini. Korang punya tab macam ni ke? Kalau korang punya tab lain, boleh tengok dekat sini, workspace ni. Sekarang saya guna essentials. Yang ni personal preference lah. Korang boleh guna apa yang korang suka. Tapi saya punya tab sekarang rupa dia macam ni. Jadi bila tekan artwork dekat sini, dia akan tunjuk size dia. Okey ya? Jadi size A4. Cik, tadi macam mana kalau nak tukar tu tekan apa? Yang ni essential lah kan? Dekat Windows, dekat workspace. Saya ambil essentials. Dan ini bergantung jugalah dengan versi Illustrator yang korang guna. Sekarang saya guna CC. Saya nak tunjuk size je tadi, size muka ni. Jadi 210 dengan 297 mm di size F4 lah. Okey, sekarang saya nak buat margin tadi. Jadi saya akan ambil rectangle tool ni atau shape tool. Saya akan klik je dekat warna putih ni, dia akan keluar box untuk letakkan size. Size 4 segi tu nak buat berapa? Jadi saya akan masukkan size tadi 210 297. Okey. Dapat tak korang? Jadi dia akan buat saiz yang sama dengan saiz muka surat ni. Okey tak? Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi ke
Kita klik objek ni. Kita pergi ke path. Offset path. Kita masukkan negative 20 mm. Jadi kalau kita tekan preview ni, dia akan buat satu kotak. Ni sekarang kita cuba buat margin lah. Jadi kalau kita buka apa pun majalah ataupun buku, dia ada satu ruang kosong dekat tepi ni. Jadi ruang macam bingkai ni, bingkai yang kosong lah untuk supaya ada teksnya kat dalam ni je. Jadi kita tak letak teks dekat luar ni. Yang lain tak payah ubah. Yang ni kat sini je letak negative 20 mm. Yang ni contohnya saiz ni korang boleh tukar lah. Ikut contoh kalau korang ada rujukan sendiri, ada majalah yang korang suka. Jadi korang boleh ukur sendiri margin dia ni berapa. Contoh macam risalah yang kita orang buat, kita orang gunakan margin 20 mm lah. Yang ni korang boleh ukur sendiri daripada majalah rujukan. So, dari sekarang ni dia ada dua kotak sekarang ni. Kotak belakang ni kita boleh buang, delete. Kita perlukan yang ni je. Okey? Okey. Okey. Nak tanya. Okey. Nak tanya. Ya boleh. Ni untuk saiz A4 lah kan? Ya. Kalau macam untuk tugasan korang ni, korang nak gunakan saiz lain boleh lah. Tapi untuk standard kita orang kat sini, kita orang pakai A4 je. Untuk saiz lain, korang boleh explore sendiri lah. Contohnya dekat sini, dekat artboard ni. Kat preset ni sekarang A4, jadi kita boleh tukar lah saiz yang lain. Ataupun masa kita masa nak buka new document tadi, dia boleh betulkan saiz dekat situ. Okey. Okey, jadi kotak ni kita akan copy. Tak payah paste dulu. Kita akan ke view. Pergi ke guide. Kita akan buat make guides. Bila tekan tu dia akan jadi warna hijau macam ni. Jadilah. Ke view, guides, make guides. Okey? Okey. Okey, guides ni akan membantu korang lah untuk macam-macam tadi. Jadi kalau keluar tab ni, bila korang tak select apa-apa, dekat bahagian guide ni korang boleh show ataupun hilangkan. Jadi bila dah ada design nanti, korang tak nak ada garisan ni, korang boleh hilangkan lah. Okey, tadi kita dah copy. Jadi sekarang kita nak paste balik. Ctrl F. Jadi dia akan paste tempat yang sama. Jadi dah. Okey ya? Okey. Okey, yang untuk step kedua ni kita akan buat column. Column ni untuk bila kita masukkan teks ni, kita nak masukkan column teks tu ada macam dua bentuk lah. Contoh, okey saya tunjuk dulu. Bila dah paste ni, biarkan dia select yang kedua tu. Pergi ke okey, pergi ke path. Ambil yang divide bukan, split into grid. Tekan ni.
Tekan preview. Dekat number ni, kita letak 2 atau 3. Bergantung lah dekat untuk contoh layout korang tu, korang nak buat 2, 3 atau 4 ke, korang boleh tukar dekat sini. Jadi sekarang saya letak 2 dulu. Pergi ke gutter ni. Gutter ni dia punya ruang antara dua kolom ni. Jadi dekat sini saya akan letak dalam 4.2 mm. Jadi sekarang ada ruang 4.2 mm dekat sini. Faham tak? Ini layout untuk teks lah. Jadi kalau kita nak buat 2, 3, dia jadi 3 kolom untuk letak teks. Dekat sini 4.2. Tekan OK. Jadi sekarang kita ada kolom dan macam yang tadi kita akan pergi ke view, guides, make guides. Jadi dia akan jadi warna hijau macam ni. Cik nak tanya, Okay. kalau yang tengah kolom tu kan, yang kita boleh buat dia memang ada ukuran ni ke atau kita boleh buat je? Ukuran tu apa yang selalunya kalau ada rujukan lah, contoh kalau kita buka magazine tu, kita boleh ukur sendirilah. Magazine ni guna saiz apa, tapi benda tu macam tak semestinya pun. Maksudnya apa yang ni untuk cantik lah, untuk ada satu size standard lah untuk, jadi bila korang gunakan macam ni, muka surat yang lain pun dia akan ikut size tu, jadi dia tak lari lah. Faham tak? Dia ada layout yang standard macam ni. Okay. Mute ya. Kejut. Okay, sekarang ni saya punya guide ni kita tak boleh select sebab dekat sini dia dah lock. Jadi kalau kita nak edit apa, kita boleh unlock lah kat situ. Jadi guide ni kita boleh copy ke muka surat seterusnya. Contoh saya ambil sini, saya select, saya tekan Ctrl C, saya klik dekat muka yang kanan ni, saya tekan Ctrl F. Boleh? Jadi tak? Supaya kita ada satu layout yang konsisten lah untuk keseluruhan majalah tu. Jadi kolom ni kita boleh variasikan. Contoh mungkin muka macam ni kita guna 2 kolom, mungkin yang kanan ni kita guna 3 kolom. Macam ada juga yang guna 1 kolom je, tapi contoh kalau ada teks yang 1 kolom ni nampak tak menarik sangat lah. Jadi selalunya kita gunakan pelbagai kolom macam ni supaya pembaca tak bosan lah. Jadi mungkin page yang lain-lain ni kita boleh buat 3 kolom macam tu lah. Okay, setakat ni okay. Ini dia punya technical masa mula. Kolom ni memang kita orang akan guna lah. Contoh macam saya buka InDesign ni. Macam ni kita ada konten yang dah siap. Tapi kita boleh tunjukkan dia punya kolom dia. Jadi masa awal saya susun tu, saya masukkan dalam kolom 1, 2 ni. Faham tak? Jadi itu dia punya fungsi dia lah. Supaya kita boleh susun macam ni, teks ni saya masukkan dalam kolom 3. Macam ni ada 3 kolom. Jadi dia mudahkan kita untuk rangka lah dia punya dekat mana kita nak letak teks ni.
Macam ni 2 kolom. Okey, boleh faham fungsi kolom ni? Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita nak masukkan teks. Jadi saya ambil, yang ni korang boleh ambil teks rencana korang lah. Saya akan copy paste je. Dekat sini saya akan buat satu text box. Lepas tu saya paste. Yang ni tak ada masalah kan? Saya letak kotak putih lah kat belakang supaya nampak. Okey untuk masukkan teks ni. Ni saya letak kat tepi dulu. Okey, sekarang ni macam tak ada format lagi teks ni. Jadi kita pergi ke dekat tab ni, ada tab character. Ada tak? Kalau tak ada, kita boleh keluarkan dekat sini. Windows, pergi ke tab, pergi ke type. Boleh ambil yang character ni. Soalnya kita guna character dengan paragraph lah. Jadi kalau kita dah keluarkan tu, dia ada kat sini. Character, paragraph. Ada ya? Jadi kat situ saya letakkan font yang korang nak guna. Contoh saya ambil Helvetica. Kat sini tak ada apa-apa spacing lagi. Jadi saya pergi ke paragraph. Tekan titik 3 ni. Dekat bahagian yang ni saya letak, saya tinggikan dia jadi dalam 14 point. Jadi nampak sekarang dah ada spacing. Jadi tak? Okey? Okey. 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 Kalau kita tengok dekat teks ni, dekat saya punya teks ni dia ada hyphenation. Maksudnya dia ada perkataan yang tak habis ni, dia akan sambung ke bawah. Macam ni sendiri dia sambung ke bawah. Jadi kalau tak nak bentuk teks yang macam tu, kita boleh pergi ke paragraf ni balik, dekat titik 3 ni, kita boleh antik dekat hyphenate ni. Jadi dia akan hilang lah. Dia akan terus sambung ke bawah. Jadi format ni kita boleh tengok lah, kita boleh explore sendiri. Dan sekarang kita boleh tekan justify kat sini, dekat paragraf ni. Yang itu korang boleh tengok nanti lah. Okey, sekarang ni saya akan nak letak teks ni dalam kolom ni. Saya select je semua. Tak pun korang ambil je lah text box ni. Letak dekat, susun dekat atas, dekat kolom yang kita dah buat tadi. Ni kejap kolom ni pastikan kita lock dulu lah. Sebab kita takut bila kita dah masukkan design tu, kita tergerakkan dia macam ni. Dia boleh bergerak lah. Jadi sekarang kita lockkan dulu kolom tu kat sini. Jadi sekarang kita dah tak boleh select dah. Okay. Jadi sekarang masukkan teks ikut kolom tu. Ni tajuk dia saya keluarkan dulu, saya cut dulu. Letak kat tepi ni dulu. Okey, teks ni dia tak habis kan. Dia, kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada warna merah ni. Maksudnya dia teks tu tak muat lah dalam kotak ni. Jadi contoh kalau kita kecilkan kotak ni, kita boleh tekan kat warna merah ni. Kejap. Bila tekan warna merah tu, kita punya cursor ni dia akan keluar satu bentuk ni. Dia macam korang boleh tekan kat tempat lain, dia akan sambung teks tu dalam box yang baru. Jadi tak? Cuba tekan warna merah ni. Tekan warna merah ni.
Kadang-kadang dia tak kena. Bila dah keluar dekat cursor tu, tekan dekat kolom lain, dia akan buat box baru untuk sambung teks tadi. Berjaya tak buat tu? Berjaya, berjaya. Okey. Jadi bila kita dah tambah-tambah kotak ni, dia akan habiskan lah kita punya rencana ni. Okey? Jadi kotak ni kita boleh adjust. Dan dia akan flow lah ikut content tu. Jadi tak? Okay, jadi kita ada basic text kita macam ni. Yang guide ni kita boleh tunjuk atau hilangkan kat sini. Tajuk ni kita boleh masukkan semula dekat atas ni. Untuk headline ni kita boleh gunakan font yang besar. Ubah kat karakter ni. Boleh guna font yang lebih bold. Size besar. Paragraph tak payah. Justify lah. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana nak letak gambar. Gambar ni macam biasa kita drag je lah. Contoh saya letak gambar ni kat sini. Okay, besar. This size. Macam gambar dengan teks ni kita boleh susun manual macam ni. Macam susun manual ataupun kita boleh juga cuba buat text wrap. Jadi kalau kita select gambar ni, kita pergi ke object, text wrap, kita tekan make. Jadi teks akan bergerak lah ikut. Dia akan elakkan kawasan gambar ni. Jadi tak? Jadi dekat mana kita letak teks tu, kita letak gambar tu, teks akan adjust sendiri. Jadi kan, select pada image ni, object, text wrap, tekan make.
Jadi kalau kita tak kat mana-mana, teks tu akan bergerak sama lah. Boleh kan? Boleh. Okay, jadi dia punya teks wrap ni. Untuk muka surat dekat Illustrator ni dia tak ada buat muka surat automatic macam dekat design ni kita boleh auto lah dia akan kira sendiri dia punya muka surat ni, tapi dekat Illustrator tak boleh buat macam tu, jadi kita kena buat secara manual lah. Contoh dekat kita boleh buat yang teks lah, buat text box macam tadi kat sini. Oh ni kita letak size dalam 9. Jadi kat sini kita boleh letak muka surat lah, tapi ni akan jadi ni manual lah, cara manual untuk buat muka surat. Size regular. Jadi kat sini saya tulis muka satu dengan dia punya edisi terbitan ni lah. Jadi benda ni kita boleh copy dan paste dekat sini. Dekat page kanan kita tekan Ctrl C dan Ctrl F. Ini kita justify ke kanan. Kita bawa ke sini. Jadi kita dekat Illustrator memang kita kena buat manual lah dia punya paging ni. Okey tak? Setakat ni. Boleh ya setakat ni? Boleh follow ya? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, untuk text dan image ini yang basic lah. Cara masukkan text dan image, lepas tu text wrap ni. Text wrap ni kita boleh, kalau nak cuba buat drop cap ni bila kita letakkan, kita besarkan huruf pertama dalam kita punya rencana. Contohnya, yang ni huruf pertama ialah U. Jadi saya buat satu text box baru ni, U. Saya boldkan. Saya guna tab strap macam tadi. Baik. Sekejap. Kita kena expand dulu untuk text. Expand dekat sini object, expand. Jadi tekan expand, tekan OK. Jadi sekarang text ni kita dah tak boleh edit lah. Jadi dia tak kira sebagai text, dia jadi macam object. Jadi kita pergi ke path, text wrap, make. Jadi bila kita kat sini dia akan bergerak ikut bentuk tu. Jadi huruf pertama yang dekat sini kita dah boleh delete. Jadi ada drop cap lah, ni memudahkan pembaca untuk tengok dekat mana rencana tu bermula. Contoh dalam satu spek ni mungkin ada 2 rencana. Jadi kita boleh gunakan drop cap tu untuk bezakan rencana pertama dan yang kedua. Jadi ke?
Okey kan? Buat drop card ni. Untuk susunan teks ni dia ada kebiasaan lah. Contoh bila kita dah susun teks macam ni, akan ada baris yang jadi, contoh kat sini ada 2 baris, yang lain 1 perenggan. Selalunya kita akan elakkan jadi 2 baris macam ni lah. Contoh kalau ada 1 baris macam ni, kita akan elakkan 1 baris ni, kita akan elakkan sebab dia nampak tak cantik lah. Jadi sekurang-kurangnya kita akan biarkan dia jadi 3 baris. 3 baris ni cukup lah untuk satu passage ni. Sama macam ni lah, kat sini tinggal 1 perkataan je. 1 perkataan ni macam tertinggal kat bawah ni macam tak cantik. Jadi kita boleh edit lah. Contoh kita boleh edit dia punya kerning ni. Kalau kita tinggikan, sekarang dia jadi 3 perkataan dekat bawah ni. Tu untuk persembahan teks nampak lagi cantik lah. Faham Okey. Dan saya nak teruskan kepada yang bahasa Arab tadi tu. Jadi korang akan ada masukkan teks Arab kan. Dia akan jadi contoh saya tunjuk. Dekat sini saya ada teks Arab daripada Word. Saya akan copy. Saya akan buat text box dekat sini. Saya akan paste. Jadi nampak tak teks Arab dia jadi dia tak bersambung lah. Dia macam salah format lah ni. Okey, bergantung kepada versi Illustrator yang korang guna. Macam sekarang saya akan tunjukkan punya saya untuk saya punya versi ni lah. Tapi kalau untuk versi korang macam tak jadi, nanti kita boleh tengok lah lepas kelas ni. Jadi untuk versi yang ni, kita pergi ke preference. Saya tak pasti file kalau menu Windows macam mana, tapi dekat Mac ni, dekat sini Illustrator, preference. Boleh ke type. Dekat type ni, dia ada option untuk show in the options ni, kita select, tekan OK. Jadi kalau kita tampal balik teks yang tadi tu, OK, dia dah settle lah, dah selesai dah masalah tadi tu. Lepas tu ada masalah lain pula, contoh ada kat sini titik dia dekat kanan, jadi sepatutnya titik dia dekat kiri. Tu nak betulkan tu, kita pergi ke paragraph. Dekat sini ada titik 3 ni, kita tekan dekat sini. Bukan kat sini. Kita pergi ke Windows. Pergi ke type, ke paragraph styles. Yang ni kita kena buat satu style paragraph yang baru lah untuk
khas untuk bahasa Arab ni. Jadi kita akan tambah dekat sini. Kita akan double klik dekat sini. Dia akan ada option Middle East Character Format ni. Jadi kat direction kita boleh pilih right to left. Tekan OK. So jadi sekarang titik tu dah dekat kiri. Korang ada ke option yang saya tunjuk tadi tu? Ada tak? Preference type yang ada ni, ada index options ni. Ada ke? Boleh respon sikit kepada Encik Ikmal? Cikgu boleh ulang lagi sekali tak? Tak dapat. Ya. Ada preference tak dekat sini? Saya tak pasti dia dekat Windows dekat mana. Dekat Mac dia dekat tekan Illustrator preference. Tapi dekat Windows rasanya mungkin dekat file kot. Mungkin ada dekat sini preference dia. Sama dekat sini ataupun dekat edit dekat sini. Tapi nama menu dia preference lah. Kalau dekat file, kalau dekat Windows dia dekat edit. Okay, dekat edit Edit preference. Ada type tak? Ada. Okay, dekat tab tu ada option ni tak? Show in the options. Dekat language options. Ada. Okay, boleh select dekat sini. Select tu, tekan OK. Jadi kalau paste balik teks Arab tu, dia akan bersambung macam ni lah. Jadi tak? Okey dah. Okay, jadi kan? Yang titik ke kiri tu sempat follow tak tadi? Sempat, okay Okay, kalau bahagian ni selesai, saya nak tunjukkan save dia. Cara nak save dia sebagai PDF. Dia macam biasa je, macam save as ataupun export. Save as lah. Tekan save as ni. Dekat format ni kita pilih PDF. Kita tekan save. Okay, dia misalnya kita boleh, kalau kita guna Illustrator default ni tak ada masalah. Cuma kita mungkin takut size dia akan jadi besar. Jadi kita boleh pilih tu dan tengoklah size dia okey tak. Kalau besar sangat kita boleh mungkin convert kepada size yang lebih kecil ataupun kita boleh setting je dekat sini. Sebab nanti untuk kita upload dia jadi flipbook tu lebih baik kita upload file yang dah dikecilkan lah. Jadi mudah untuk nak upload tu. Jadi kita boleh pilih smallest file size dekat sini. Kita pergi compression, dia ada image quality. Kat image quality ni kita boleh pilih maximum supaya nanti tak pecah lah gambar. Ini kalau kita pilih smallest file size lah. Kalau nak guna yang high quality ke apa-apa ni pun boleh je. Nanti bila korang dah siap file tu nanti
boleh explore lah dia punya setting ni. Tengok apa yang sesuai, size apa yang sesuai untuk assignment korang. So, save PDF. Okay, bila save PDF tu dia akan sekalikan semua artboard tadi jadi multiple pages macam ni lah. Jadi kita boleh view dekat sini, page display to page view. Korang boleh pula dekat page display ni boleh tekan show cover page into page view. Jadi dia akan asingkan muka pertama sebab itu muka cover lah. Jadi yang seterusnya baru dia tunjukkan dua muka. Macam flipbook korang nanti lah. Jadi dia akan tunjukkan cover dulu, lepas tu baru dua muka yang seterusnya ni. Spread yang seterusnya ni. Jadi macam tu lah. Jadi yang akhir ni dia akan tunjuk kulit buku yang terakhir. Jadi PDF ni yang korang akan upload lah untuk jadikan flipbook tu. Okay. Boleh follow ya? Boleh. Okay. Okay, rasa setakat ni untuk basic dia. Kalau nak tanya apa-apa nanti boleh lepas kelas untuk yang design, bahagian design lah. Jadi sekarang ni boleh tanya lah kalau nak tanya apa-apa. Kita buka pada sesi soalan lah sekarang ni. Assalamualaikum. Saya nak tanya boleh? Boleh. Untuk gambar tu kalau di Illustrator macam mana cara nak crop ataupun masking dia? Okay. Terima kasih. Gambarnya kalau contohlah. Kalau kita nak asingkan crop macam ni memang kena guna Photoshop lah. Misalnya untuk penyediaan bahan tu kita memang akan guna Photoshop juga. Tapi untuk masking tu boleh juga contohnya. Contoh saya masukkan gambar baru. Size. Okay, bila dah select ni, bergantung kepada versi yang korang guna. Dekat tab ni, kat sini ada mask. Jadi boleh tekan kat situ. Sekarang ni dia akan buat mask secara automatik lah. Jadi kita boleh pilih direct selection tool ni, yang warna putih ni, yang kedua ni. Jadi sekarang kita boleh adjust mask tu lah, ikut point dia. Jadi tak? Oh, jadi sangat tuan. Terima kasih. Okay. Oh, kemas-kemas. Okay, pasal bila dah kat sini kita boleh, kalau kita dah ada ini image box ni, kita nak tukar gambar pula. Kita boleh pergi ke links. Okay. Dekat Windows, kalau tak ada kat sini, boleh pergi ke Windows, links. Jadi dia akan tunjukkan apa-apa bahan yang kita dah masukkan tadi. Contoh saya tengah select yang ni, saya boleh tekan yang kat sini, relink. Untuk kita boleh tukar gambar tadi tu lah. Jadi dia akan tukarlah dalam box image yang kita dah guna tadi tu. Okay. Ada soalan lain ke?
Assalamualaikum Cik Silakan. Iman. Ya, ada soalan. Silakan. Saya nak tanya untuk kalau macam kita nak ubah background, contoh nak letak gambar ke, letak warna ke untuk background A4 tu macam mana? Okey. Okey, background contoh kalau warna kita boleh guna shape. Shape ni macam tadi lah. Kita buat shape. Sama ada kita tukar warnanya dekat sini. Kat sini ada dua kotak ni. Jadi kotak kat depan ni dia punya fill dia. Yang belakang ni warna hitam dia punya outline dia. Jadi dia punya outline ni kita boleh hilangkan lah. Ambil yang warna merah. Dia tu hilang. Dia punya fill ni kita boleh tukar sama ada kat sini ataupun kat sini. Kat sini pun boleh. Saya tukar kat sini. Saya ambil warna coklat ni. Okay, sekarang kotaknya ada dekat depan. Jadi kita boleh ke belakangkan guna tekan Ctrl Shift dengan saya tak tahu apa nama. Dia punya kat keyboard tu simbol yang sebelah P tu. Ctrl Shift lepas tu guna yang simbol tadi tu sebelah P tu. Dia macam bracket. Command Shift bracket. Kiri dia akan ke bawah, kanan dia akan paling atas. Itu kalau guna shape lah. Kalau nak guna image macam tadi lah. Contoh saya copy paste macam biasa. Drag macam biasa. Okay, dekat sini elok pakai mask macam tadi tu lah. Jadi dia tak jadi semak sangat board ni. Jadi kita buat size ikut muka surat ni. Tak ke belakang, boleh adjust opacity dia dekat sini. Effect layer boleh tukar dekat sini. Tekan kat sini, dekat opacity ni, effect layer dekat sini. Okey, boleh? Okey. Macam tadi kan kita ada tunjuk yang komponen muka surat tu ada satu full quote tu. Jadi kalau kita nak keluarkan quote, kita boleh cut quote yang kita nak keluarkan tu. Kita boleh buat satu kotak. Kotak ni kita tak payah letak fill lah. Kita buat text wrap macam tadi. Supaya ada ruang kosong dekat sini. Ruang kosong antara teks kita. Lepas tu kita paste balik quote yang kita nak keluarkan tu. Letak kat atas. Kita letak dekat atas text wrap ni. Supaya dia tak hilang macam, dia tak bergerak macam teks asal ni. Jadi yang ni kita boleh gunakan font yang lebih menarik lah. Jadi kalau kita nak tak kotak je untuk highlight dia. Sekarang dia tengah fill, jadi kita boleh tekan swipe ni. Jadi dia jadi outline. Ini stroke nak tukar dia punya ketebalan. Boleh tukar warna dia.
Di sini kita dah ada pull quote dah. Okay. Cik Ikhwan, ni macam pull quotes tu walaupun dia dah dikotakkan, maksudnya teks yang sama tu tetap ada dekat dalam body cerita tu kan? Maksudnya kalau tak nak cut boleh copy je lah supaya masih kekal. Macam saya tak payah cut pun tak apa, copy je supaya teks tu ada jugalah dalam body copy tu. Okay. Terima kasih. Okay. Ada soalan lagi ke? Okay, jika ada lagi sebarang soalan, kita ada masa lagi ya, boleh ambil masa untuk bertanya. Bukan selalu nanti jumpa Cik Iqmal. Jadi jika ada, silakan. Nak tanya, kalau macam tadi kan Cik Iqmal ada tunjukkan kita orang contoh majalah yang dah dibuat kan sebelum ni kan. Lepas tu dalam contoh tu gambar tu dia duduk tengah-tengah antara dua page. Macam yang tu macam mana nak buat Oh. Macam ni lah kan. Macam ni. Yang kalau buat macam ni, jadi dia punya artboard ni kena susun betul-betul bersentuh lah. Okay, macam sekarang ni saya punya artboard ni dia ada lubang. Jadi boleh tekan artboard ni. Kurang boleh. Okay, jadi contohnya. Saya guna gambar lagi satu. Jadi kalau nak buat macam tu, susun je lah gambar ni dia berlebihan ke muka surat seterusnya. Tapi kena make sure yang artboard ni dia rapat macam ni lah. So kalau kita buat macam ni dekat muka surat yang macam ni, dan artboard berasing macam ni. Jadi maksudnya sekarang ni kalau kita dah export ke PDF, yang nampak bahagian ini, untuk muka ni bahagian ni je, untuk muka seterusnya bahagian ni je. Jadi kalau ada ruang ni, yang ni akan hilang lah. Dia tak akan masuk dalam muka surat tu. Jadi kena rapatkan dulu artboard ni. Rapatkan, tekan artboard ni, jadi kita boleh drag. Jadi kalau kita save balik jadi PDF. Sekarang ni memang PDF, jadi kita save je. Kita buka PDF tu. Tu page view. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Dia akan bersambung jadi dalam satu spread. Faham? Terima kasih. Okay.
kalau konten yang dalam satu spread ni dia konten yang sama, menariklah untuk buat image yang bersambung macam ni. Jadi dia tak nampak terlalu macam design korang nampak macam okey ada satu kotak untuk satu muka ni, betul kat sini ada satu kotak lagi. Jadi dia ada flow yang cantik lah daripada muka kiri ke muka kanan. Macam contoh macam ni, muka kiri dengan muka kanan ni macam tak bersambung, macam tak ada kaitan sangat. Jadi kalau dia satu cerita macam ni, dan macam ni pun boleh antara cara untuk save space lah. Jadi kalau kita nak gambar je dekat satu muka ni mungkin tak muat, jadi kita sekalikan je dekat tengah ni. Macam kat sini macam banyak teks, nak tak gambar mungkin tak muat. Ini satu cara untuk jimatkan ruang lah. Cuma pastikan bukan teks kat tengah ni sebab dia akan terpotong. Jadi image tak apa. Okey, jadi macam benda-benda yang saya buat tadi tu, macam buat kolom dengan margin ni dekat, kalau kita guna InDesign dia lebih mudah lah sebab kat sini dia dah built in dah margin dengan kolom. Jadi kita masukkan je kita nak buat size apa, macam kolom 4 ke 5 ke, tekan OK, dia akan terus automatic. Macam tadi kita buat manual kan, sebab dalam Illustrator tak boleh, tak ada sistem built in macam ni lah. Lagi satu kelebihan kalau buat kat InDesign ni, contohnya dia ada satu sistem ni, kita panggil master page. Dia macam contoh kalau korang buat slide dekat PowerPoint, dia ada satu master lah. Master tu maksudnya design kita buat dekat master tu dia akan berulang pada layout yang kita buat. Jadi kat sini saya dah buat satu macam template. Jadi ada header, ada credit, ada body text, kat atas ada letak segment. Kat sini saya letak muka surat dengan edisi ni. Jadi bila saya buat kat page ni, benda tu akan keluar. Jadi saya tak perlu ulang nak copy paste benda ni lah. Jadi dia automatic akan ada muka surat, ada segmen ni. Jadi dah jimat masa lah kat sini. Sebab macam kat sini pun memang banyak muka surat. Jadi kalau nak letak satu secara manual tu macam banyak kerja lah. Jadi dekat InDesign memang benda ni built in. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum, Encik Ikmal. Okay. Saya nak tanya yang tadi ada yang Encik Ikmal tunjukkan ada tajuk prosumer Muslim berdisiplin tu, yang ada gambar Naib Chancellor. Yang itu kan macam mana nak buat dia ada di antara kolom? Maksudnya contoh kalau macam ada dalam satu muka surat ada gambar orang tu, lepas tu dia duduk di antara dua kolom, bukannya yang antara dua muka surat tapi duduk antara dua kolom. Macam mana nak buat tu? Ataupun duduk antara tulisan, macam tu lah. Oh, teks ni Di dia antara tulisan. Dia ada bentuk-bentuk, ikut bentuk badan orang tu lah. Oh, okay. Okay. Pastinya ada beberapa cara boleh buat tu. Contohnya saya buat. Ni kita gunakan image PNG lah yang tak ada background. Okay, cara pertama, ini text box ni kita boleh, okay sekarang text box ni bentuk 4 segi. Jadi ada point dia. Point kat bucu dia ni ada 4 point dia. Okay, point ni kita boleh tambah dan kita boleh adjust. Kita tekan
dekat pen tool ni. Jadi kita punya kerja akan berubah jadi pen. Dekat keyboard kita cari simbol tambah. Bila tekan tu pen dia akan ada ikon tambah. Boleh? Jadi Jadi dekat dekat garisan kita boleh tambah point dia. Tambah. Bila dah tambah tu kita tekan direct selection tool ni. Kita boleh select, kita boleh adjust dia ikut bentuk gambar ni. Dia ikutlah dia punya, sebab gambar ni tak ada background kan. Itu satu cara. Cara kedua, ini tak pasti sangat sebab saya jarang guna cara ni. Kita buat mask dekat gambar ni. Okay, sekarang dah ada mask. Cara ni sama juga guna edit tambah point ni. Tapi yang ni kita buat dekat gambar tu sendiri. Macam tadi kita buat kat text tu. Sekarang kita buat kat gambar ni. Jadi kita buat ikut bentuk ni. Saya buat secara kasar dulu. Okey, sekarang saya pergi ke objek. Buat text wrap macam tadi. Text wrap. Klik. Okey, sekarang dia akan elak ikut bentuk gambar mask tadi tu. Jadi kita boleh gerakkan gambar ni. So sama je macam text wrap tadi, tapi sekarang ni kita ada bentuk yang lain sikit. Jadi ini dua cara untuk buat yang tadi tu lah. Sama ada kita edit point pada box text ni atau kita edit point dekat mask gambar tu sendiri. Cuma kelebihan ni lebih, kalau kita nak adjust, dia akan ikut lah. Macam ni kita kena adjust secara manual text tu. Contohnya kalau kita gerakkan gambar ni, dia tak ada apa-apa. Jadi kita kena adjust balik text ni ikut bentuk tadi. Yang ni kita boleh, dia automatic lah. Jadi tak banyak kerja sangat. Okay. Okay, boleh. Okay. Ada lagi satu soalan. Macam mana kalau nak buat contohnya satu muka surat tu 2 kolom. Ini contohlah satu muka surat 2 kolom. Kemudian yang muka surat sebelahnya 3 kolom. Maksudnya kolom ni berlainan lah. Bukannya semua 2 kolom. Yang tu kita kena ulang balik yang manual tadi lah. Sebab contohnya yang lebih baik dia, bila kita dah tengah buat kolom dengan margin tu, lebih baik kita sediakan, kita dah awal-awal copy paste. Contohnya kita sediakan jadi masa kita punya teks masih kosong, kita punya artboard ni masih kosong, kita buat dulu layout macam ni, kotak-kotak dulu. Contohnya saya tambah artboard lagi. Nak tambah artboard kat sini tekan artboard. Kat sini ada tambah new artboard. Jadi dia akan tambah dekat situ. Kalau dia pergi ke tempat yang lain, boleh adjust kat bawah. Okey, kat sini macam tadi kan saya tunjuk dia automatic kan dekat InDesign yang boleh tambah-tambah dekat menu dia.
Yang ni memang kena buat secara manual lah. Cara kolom ni saya buang dulu. Saya copy paste balik. Saya pergi ke guide dan release guide. So dia akan jadi garisan balik dia, garisan warna hitam balik. Jadi garisan warna hitam ni kita boleh jadikan kolom balik, split into grid. Okey, saya buat 3. Bahagian gutter ni jangan lupa supaya ada ruang. Akan preview. Ruang ni jangan lupa dalam 4.2 mm. Make guides. Okey, jadi langkah pertama masa nak buat magazine tu nanti pastikan ada template ni lah. Jadi okey, sediakan dulu untuk 3 dengan 2 ni. Jadi mungkin untuk bila nak susun bahan nanti mungkin ada bahan tu lebih sesuai buat 2, ada yang lebih sesuai buat 3. Jadi kita copy paste balik lah. Contohnya macam saya copy yang ni, saya delete yang ni, saya paste dekat sini. Jadi untuk sprite yang ni, kiri saya guna 2 kolom, kanan saya guna 3 kolom. Jadi seterusnya boleh jadi ada variasi ni lah. Jadi ada kena sediakan template dulu lah untuk dekat page-page yang belum guna ni. Jadi bila nak guna tu kita copy paste je, tak payah nak buat manual lagi macam tadi. Okay. Macam contohnya kalau korang punya artikel tu panjang dan tak muat nak masukkan dalam spread kiri dan kanan, korang boleh macam letak QR code macam ni lah. Macam okay, nak baca artikel penuh boleh scan, boleh klik. Kat sini ada link. So korang punya digital kan, jadi contohnya kalau saya buka PDF yang ada link ni, so kita boleh klik lah link ni. Kalau saya klik, dia akan buka ke browser. Jadi dia buka video ni lah, video yang relevan kepada artikel ni. Macam ni letak dia punya buku manual kat sini. Ada soalan seterusnya? Silakan jika ada lagi soalan.
Ada lagi tak? 11.30. Cik Iqmal sambil-sambil tu memang nak tanyalah. Memang dari mula Arisalah ni Cik Iqmal yang in charge ke? Ya, tak. saya sambung tahun 2018 kot. Sebelum tu rasanya Bersih Ceritakan tu dia orang keluarkan setiap bulan rasanya. Tapi lepas tu dah berhenti lah. Jadi Masa tu dia siapa berpindah kepada bentuk online lah. Masa yang cetak siapa ni buat layout Puan Wahidah? Ya kot, sebelum saya rasanya Puan Wahidah. Okey, baik. Ada lagi ke soalan? Jika tak ada, kita tutup dulu. Kalau ada, boleh ya. Pastikan semua yang penting-penting ditanya lah. Nanti kesian Cik Iqmal, asyik kena PM nanti. Tak ada ke? Okey, kalau tak ada, saya ingat itu dulu Cik Iqmal. Terima kasih banyak dah sakit-sakit banyak. Duduk lama. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Iqmal Hazali kerana sudilah berkongsi untuk perkongsian kita pada hari ini dan juga bersedia menerima lantikan untuk mentor kita. Jadi kita ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Cik Iqmal. Semoga perkongsian yang dikongsikan ini dapat membantu untuk proses penerbitan majalah cetus kita. Dan sesuai saya tengok konsep yang dibuat sebelum ni oleh Cik Iqmal pun, iaitu Arisalah memang semi-akademik walaupun itu bulletin ya, tetapi saya tengok desainnya advance bagi sebuah bulletin lah ya. Tahniah kepada Cik Iqmal dan tim juga, sebab kita biasa juga tengok macam-macam jenis bulletin dari universiti ya. Ada yang bila kita tengok tu kita pun rasa macam tak nak baca dah. Jadi kita tengok tadi Arisalah tu memang cantik lah ya, kemas desainnya. Terima kasih banyak Cik Iqmal dan Tania. Okey, saya juga nak ucapkan terima kasih untuk program kita hari ini kepada semua chief editor kita, assistant chief ya, dan juga designer yang membantu, antaranya yang pergi jumpa Cik Iqmal, berbincang dulu ya, nak memastikan supaya apa yang kita buat hari ini yang diterangkan tu adalah apa yang memang kita akan laksanakan untuk sepanjang semester ni lah ya. Jadi lepas ni kita tak ada sesi khusus dah dengan Cik Iqmal ya untuk pengetahuan semua, tapi kita akan teruskan dengan mentoring sampai kita siap ya ke 11 assignment kita tu insyaAllah. Okay, jadi kita mungkin boleh tutup dulu ya majlis kita. Dan tadi assignment attendance kita Zairah dah share ke? Saya tak apa nampak ni. Boleh share. Belum lagi. Boleh sekarang. Tadi saya kata boleh share dah. Nanti kan semua live pula kan. Okay, boleh share, nanti boleh isi ya. Okay, sambil tu kita tutup dululah bacaan majlis kita insyaAllah dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As.